ilmu yang membawa kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya yakin atas sifat itulah maka kebersamaan kita dalam majlis atau dalam kuliah-kuliah yang diadakan bukan saja di masjid ini tapi juga di masjid-masjid dan surau-surau yang lain untuk kita dapat dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya kita adalah terdiri pada golongan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan dan mengimarahkan majlis-majlis ilmu. Malam ni tuan-tuan, saya rasa pihak jawatan kuasa masjid telah maklum dah. Pihak jawatan kuasa masjid minta saya untuk sama-sama, bukan saya nak mengajak tak, sama-sama bermutalaah. Jadi nak mengajak ni kira tak badan lah. Hak tu bagi tok-tok guru lah. Kita ni tak tahulah, orang panggil tok guri pun tak tahulah. Tambahlah ni orang panggil lebay-lebay, itu pun lebay pun alhamdulillah. Tapi maknanya diminta oleh pihak masjid untuk saya memanfaatkan bersama dengan tuan-tuan para jamaah yang berkesempatan dalam siri jadual bulanan ni, insya-Allah kalau sihat, kalau ada kelapangan, kita dengan sahibul samahah atau sahibul fadilah Dr. Fathiyakan. Saya rasa di kalangan tuan-tuan pun pernah dengar dan sedia maklum, Dr. Fathiyakan ni adalah salah seorang daripada ulama yang diiktiraf oleh dunia Islam, dan dia juga adalah merupakan salah seorang tokoh ulama dalam pimpinan Ikhwanul Muslimin. Jadi dalam apa yang telah diketengahkan oleh Dr. Fathiyakan ini sendiri ialah sebuah kitab kecil sangat ya tuan-tuan, ada pada saya ni, iaitu kitabnya bernama Madza Ya'ni Intima'i lil Islam, yang juga telah diterjemahkan dalam bahasa dalam bahasa Melayu Malaysia ni, dalam bahasa kita oleh ilmuwan Islam di tempat kita, dengan artinya apa artinya saya menganut Islam. Hak ni buku ni tak tahulah kok kawasan Kulim ni kok mana yang tuan-tuan, tapi buku ni diterbitkan oleh Dewan Pustaka Fajar. Dewan Pustaka Fajar ni kok tak silap ingat saya dia di Shah Alam, tapi di kedai-kedai buku tak tahulah. Kalau tuan-tuan kok Lostak tu memang ada lah. Jadi kalau tuan-tuan saya rasa lah, bukan kata je kalau, tapi saya rasa eloklah kita dalam mengisi program di masjid ini, kita eloknya seberapa bolehnya kita kena dapatkanlah buku baru jadi. Orang kata apa? Kalau duk mengaji cara dulu kita mengadap tok guru, kita mengaji cara Allah ni kita mengadap buku, makna mengadap kitab. Walaupun macam-macam timbul dalam masalah kehidupan semasa, sekurang-kurangnya orang kata kalau dalam bahasa cakap kampung, ambil di mana kita boleh tunjuk benar. Jadi kalau main duk harap ke telinga ni tuan-tuan, tak tahulah. Saya tak tahulah tuan-tuan, saya sendiri ni ada kalau dengar, ada kalau tak dengar, ada kalau orang kata lagu lain kita duk ingat kot lagu lain, tu pasal harap kat telinga. Tapi kalau ada di buku, maknanya insya-Allah kalau kita tak apa nak pegari, kita bagi anak baca, kita dengar. Wallahu a'lam. Madza ya'ni intima'i lil Islam. Teks asal dalam bahasa Arab yang ada pada saya ni mula dikeluarkan atau mula diterbitkan di Mesir, At-Tab'atus Sadisah wal Ashrun ni. Cetakan hak saya pegang ni ialah cetakan As-Sadisah wal Ashrun, iaitu cetakan yang ke-26, tahun Hijrah 1424, ataupun dalam tahun Masihnya tahun 2004. Ni tahun 2004 ni cetakan yang ke-26. InsyaAllah tuan-tuan, untuk malam ni pasal kita telah terbatas sangat dengan masa yang ada, kita hanya tinggal lagi lebih kurang lah setengah jam lah kot. Setengah jam lah kalau ikut apa ni, Isya 8.26. Kita patuhlah, maknanya sudah sebelum azan Isya. Tak tahulah kok
Ialah wal'iyadzabillah lah. Sat lagi pihak yang bertanggungjawab dia mai ikut kuasa, dia kata lebih 5 minit kena denda 1,000 seorang. Saya tak ada duit nak bayar. Abang awal 1,000 seorang. Kalau ada malam ni semua sekali pakat kena 1,000 seorang. Lekeh-lekeh pun dekat. Orang kata apa? 780,000 ni. 780,000 baik boh kita bohlah tabung masjid. Daripada itu wallahualam lah, kok tuan-tuan tak apalah tu duk sembang tentu pun 4-5 minit dah. Untuk mukaddimahnya, apa yang ni mukaddimah malam ni saya rasa secara mudah kita sembang dulu ni, berasaskan kepada apa yang diterangkan di dalam kitab kita ni atau oleh Dr. Fathiyah Khan. Apa yang dia nak tekankan dalam madza ya'ni intimai lil Islam ni, dalam bahasa Melayunya, apa artinya saya menganut Islam, bukan bermaknanya orang kata satu mesej yang nak merendahkan, nak melekehkan mana-mana pihak. Setengah-setengah orang dia terasa aku lama dah duduk Islam ni, apa kitab ni sesuai dengan orang baru masuk Islam. Pasal nak hurai pasal apa, nak jawab pasal apa, ataupun apa arti saya menganut Islam ni, seolah-olah macam kita semua ni baru menganut Islam. Tapi bukan itu maksud dia. Maksud dia ialah untuk memantapkan lagi tauhid kita, keyakinan kita, akidah kita, supaya kita dapat mengelak diri kita daripada terperangkap, tersasul dengan diayah-diayah pihak musuh yang nak merosakkan akidah kita. Ni tuan-tuan, ni minta maaf lah ni kalau saya tersebut ni, saya bukan nak kaitkan dengan isu mana-mana pihak. Tapi apa yang kita dengar, apa yang kita dapat daripada media sosial lah ni, ada dah orang kita, maksudnya orang kita tu ialah orang Melayu, rakyat Malaysia beragama Islam, yang juga telah meletakkan bahawa kedudukan dia bagi satu statement, bagi satu kenyataan dalam satu ceramah dia. Saya tak payah sebutlah dalam suasana lah di Nikuk ni mana-mana tempat tuan, dia saman dengan mereka pula. Saya tak ada duit nak bayar nak masuk saman ni. Tapi ada orang yang beragama Islam yang kita kenal dia tu Melayu juga, muka serupa kita lah. Maknanya ia mengatakan bahawa semua agama ni sama. Ni, nampak tak? Dia terlalu, dalam bahasa kita terlalu nak tasamuh. Kalau bahasa Arab kata tasamuh. Kalau dalam satu bahasa lagi tu orang nak sebut tolerance. Nak nampak toleransinya dia Islam, dia tu sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Dia kata semua agama ni serupa. Ni bahaya tuan-tuan. Tulis sedaplah, bercakap sedaplah, masuk viral dalam Facebook, dalam WhatsApp sedaplah. Tapi kalau kita mendalami ilmu tauhid, apa makna kalau meletakkan bahawa Islam pun serupa dengan agama lain, sama aku mana? Awal-awal lagi kita orang awam, orang kampung biasa pun, tak mengaji dalam mana pun, bahawa kenyataan tu, statement itu bercanggah awal-awal dengan Al-Quranul Karim. Apa dia? Allah tekankan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Bermaknanya hak lain daripada Islam Allah tak terima. Mana-mana taraf kita yang kita letak Islam tu sama dengan hak lain. Hak yang ditolak oleh Allah dengan yang Allah terima kita boleh letak sama. Cakap mudah tuan-tuan, lidah tak bertulang, patah Melayu kata. Tapi kesan kepada akidah. InsyaAllah lah saya yakin kepada kita yang dah, orang kata setengah duduk dalam masjid ni, orang panggil orang otai belakang dah ni. Bukan takat beruban janggut, beruban atas bawah dah ni. Mungkin Alhamdulillah. Tapi tuan-tuan, kita fikir untuk mustaqbal, future. Tak tahulah tuan-tuan, kalau setengah kita yang dah ada anak cucu ni, mampukah kita nak kawal anak cucu untuk tidak terjerumus dengan diayah-diayah yang macam ni? Wal'iyadzubillah. Sebab bercanggah dengan Al-Quran. Canggah dengan Al-Quran ni tuan-tuan pun fahamlah. Kalau mengikut salah satu ayat sababun nuzul, yang kalau tak silap ingat saya dalam tafsir Al-Quran menjelaskan sebelum 4 bulan, makna 120 hari lah, no? Sebelum 4 bulan Rasulullah wafat, Allah turunkan ayat yang menekankan bahawa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina.
Kata Allah, turun wahyu kepada Nabi SAW, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurna agama kepada kamu. Makna dah komplit dah. Hak ni daripada tekanan musyrikin Mekah sampailah ke Madinah. Para sahabat bangun, yang terpaksa berperang, yang terpaksa syahid lah apa semua. Kok ni komplit perjuangan itu tadi, maka Allah iktiraf, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurna dah agama ni untuk kamu. Makna dari segi politiknya, dari segi syariahnya, dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, dari segi kekeluargaan, semua sudut lengkap. Allah tegaskan, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan kepada kamu wahai umat manusia nikmat aku bagi dah lengkap di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pun yang kata kurang. Orang kata pada dalam, kalau kita ingat pepatah orang tua kita dulu ni, ulat dalam batu pun ada bahagian dia. Bukan takat ulat kot batang pisang ada. Ulat dalam batu pun ada bahagian dia. Lengkap nikmat Allah. Tak usah duk gaduh dah. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha, yang aku redanya kepada kamu ialah Islam. Ni tuan-tuan, dengar ayat ni dibacakan oleh baginda Rasulullah SAW, ada di kalangan para sahabat menangis. Tayaklah, orang kata apa, dalam bahasanya meleleh ayat mata kebaklah. Jadi antara salah seorang yang menangis kalau mengikut dalam sababun nuzul ayat ni tadi ialah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar menangis tayaklah, dan di kalangan beberapa orang sahabat lain. Apabila ditanya, wahai Abi Bakar, kenapa kamu menangis? Rasulullah menyampaikan ayat ni. Dia kata, dengan turunnya ayat ni, tak lama dah Rasulullah akan meninggalkan kita. Tu Sayyidina Abu Bakar, orang tua. Dia kata tak lama dah Rasulullah nak wafat. Sayyidina Umar seronok. Sayyidina Umar ni muda sikit, dia seronok. Orang tanya pula, pelik Sayyidina Umar ni pasal apa seronok? Sedangkan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq tu sedih. Tapi kenapa tu ayat ni Sayyidina Umar seronok? Kan Sayyidina Umar tuan-tuan antara orang yang berada di tengah-tengah medan perjuangan, berhempas pulih, orang kata dalam bahasa Urdu. Habis pasal apa seronok? Seronoknya Sayyidina Umar ni, dia kata, kalau kita katalah maksud dia, reason dia yang dia seronok tu ialah disebabkan kita dah berhempas pulih, berkerah lengan kok ni, bersungguh, berpeluh sampai keketin lah kalau bahasa saya guna. Bersungguhnya kita kok ni dengan kecaman, dengan apa sebagainya, maka Allah beri kepada kita untuk perjuangan Islam ni, kita dah sempurna. Baik tuan-tuan, apabila kita nampak benar ni tadi, boleh kita anggap mudah ke kenyataan tadi? Semua agama serupa. Jangan duk terbiang tuan-tuan. Sebab benar ni bukan benar boleh bubuh logik. Mailah perkembangan dunia ni daripada zaman dulu sampailah ilal abad, sampai ke kiamat besok. Tauhid, akidah, agama, dia tidak duduk di logik akal. Ni jaga tuan-tuan ni. Ini sosialis masuk, ni orang kata liberalis masuk dalam pemikiran ni, tambahlah pula evangelis masuk pula dalam golongan masyarakat Islam ni tuan-tuan. Dia duk pikuk tu, dia nak beragama duduk di logik. Ni tuan-tuan, ni yang kita kena jaga elok balik ni. Ni yang anunya, apabila nak beragama duduk di logik tuan-tuan, Allah Akbar. Nak semayang awaknya duk basuh muka saja, basuh tangan saja, basuh kaki saja, balik sikit lidai. Nak kata basuh, kalau nak kotak, baik mandi betul-betul. Tak payah duk pikuk paik tu, hang terjun masuk dalam kolah tu, hang terjun sungai baru jadi. Kalau ikut logik ni, berubah basuh muka 2-3 kali, basuh tangan, basuh ni, Allah Akbar. Pasal apa? Itu dipanggil wuduk. Apa maksud wuduk? Mengangkat hadas kecil. Kalau nak angkat hadas kecil dan banding dengan basuh tangan, basuh muka gitu, ikut logik akalnya, baik mandi. Kurang-kurang apa masuk bilik air tu, buka shower, ni kalau nak apa ni, nak bersih badan, nak mandi. Logik akal. Tapi kenapa yang dari segi syarak wuduk ya?
Nuhan bergelomang pi dok otong getah dok kok lam nang. Hak pi kok no kok ni kebun. Apa orang kata apa tu? Selagi hang duduk dalam hadas kecil, hang nak menghadap Allah, menghadaplah di kebun tu, menghadaplah di atas batas benang tu, menghadaplah di mana tempat kerja. Kalau ada yang sebotol ni pun cukup untuk wuduk, sebotol ni cukup. Allah buat sembahyang sah. Terima tak logik akal ni untuk bersih satu badan dengan sebotol ni? Taubat tak terima. Tak terima, tapi pasal apa? Ni nak cerita Islam, jangan duk ajak supaya kita terima logik saja. Walaupun Islam tu tak menolak 100% logik, tapi bukan logik tu bawa hukum. Allah Akbar, tuan-tuan, dia pikuk tu pula malam ni. Tak apalah, sembang pilah. Bukan kata nak sembang saja pasal apa? Tuan-tuan sendiri pun faham, saya yakin yang ada malam ni semua faham. Pasal apa? Pemikiran bawa Islam kepada logik ni telah dibawa oleh manusia-manusia yang tadi, manusia-manusia yang sosialis, manusia-manusia yang liberalis, dan orang kata apa? Lebih-lebih lagi lah yang evangelis, yang telah termasuk dengan pengaruh dan diayah Kristian tu tadi. Ini juga yang dalam masyarakat kita di Malaysia ni telah dikenali sebagai satu NGO yang kita mesti waspada, iaitu yang digelarkan sebagai G25. Tu G25 ni dia pegang Islam ikut logik. Kodong-kodong pangkat aku ada hak no, aku pangkat ni, kawan ni pangkat ni, duk berkemas. Dia duk baca, dia duk kenal Islam dengan baca buku Inggeris, bukan dia baca buku Arab dah. Tu duk kena. Ya, tak apalah tuan-tuan. Jadi untuk semua benda-benda tadi ni, inilah sebenarnya salah satu daripada apa yang saya rasa malam ni sebagai mukadimah ditekankan oleh Profesor Dr. Fathiyah Kani. Kenapa dia namakan kitab ni Madza ya'ni intima'i lil Islam, ataupun dalam bahasa yang kita terjemah tadi, apa artinya saya menganut Islam. Kalau menganut Islam duk takat jenis duk faham logik itu tak betul. Ni jadi kita nak pergi ke mana? Hak ni yang dia nak tunjuk. Sebab itulah dibahagikan dalam kitab ni 2 juzuk atau 2 bahagian yang besar. 2 bahagian yang besar, maknanya 2 bahagian. Bahagian yang pertama, kalau saya boleh ambil sikit malam ni, bahagian pertama ni ialah wal juz'ul awwal minhu yu'ridu lil muwasifat allati yajibu an tatawaffara fil muslim kullu muslimin liyakunu bittali muslimah. Tak apalah kalau saya tak baca hak Arab ni pun, takut kita ambil masa sangat. Jadi kita terus tengok hak terjemah ni. Dalam bahagian pertama kitab ni yang kita akan ikuti insya-Allah ialah Dr. Fathiyah akan mendedahkan kepada kita dan menjelaskan syarat-syarat yang wajib ada pada setiap orang yang menggabungkan dirinya dengan agama Islam. Syarat-syarat dan syarat-syarat yang wajib ada pada diri dia. Apa syarat yang ada pada diri seseorang apabila dia declare atau dia gabungkan, dia meletakkan dari segi ketauhidan dia sebagai seorang muslim. Ini tuan-tuan. Wal'iyadzubillah. Pasal apa? Kita takut. Kita takut kita mengaku Islam. Yang ditekankan di sini, mereka ini pada hakikatnya tidak memahami makna ramai dari kalangan manusia, kata Dr. Fathiyah ramai daripada kalangan manusia menjadi muslim kerana hobi. Mungkin hobi gitu ajalah. Kerana seronok, dulu aku jadi orang ni, aku nak jadi orang Islam. Dulu aku ikut agama ni lah, ni aku nak ikut agama ni, nak ikut Islam. Hobi ya. Ataupun mungkin ada juga di kalangan manusia ramai ni dilahirkan oleh kedua orang ibu bapaknya yang memegang yang beragama Islam, maka pun dia jadi Islam lah. Itu orang kata apa? Dalam bahasa Melayu kita dulu untuk kenal lah dengan cakapan kita bahawa jenis Islam bakar, Islam keturunan mak bapak ya. Dia tak faham apa-apa, tapi dah mak bapak dia orang Islam, mak bapak dia orang kalau kita di Malaysia ni kita kebetulan mak bapak dia orang Melayu Islam, maka anak pun jadi Islam gitu pula.
Tapi apa hakikat tujuan dia, kedudukan dia dalam Islam sebagai mukmin, sebagai Muslim itu, tuan-tuan? Dia tak reti, tak tahu. Sedangkan mereka ini pada hakikatnya tidak memahami makna menggabungkan diri di dalam Islam. Maknanya dia berada di dalam Islam tu, kenapa dia tak tahu? Pasal apa kamu patut jadi orang Islam? Kenapa tak jadi orang lain? Dia tak tahu nak jawab. Ni wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi tak tahulah, kalau saya baca takat ni pun saya yakin tuan-tuan pun nampak lah. Herok pekok suasana yang berlaku dalam masyarakat di dunia hari ni pun lagu tu lah. Bukan kita nak cakap bab masyarakat Melayu ya, tuan-tuan. Masyarakat Arab Timur Tengah pun kelang kabut lah. Ni tambah yang terbaru ni, tuan-tuan. Dulu Masyid saja yang sokong Israel. Ini dah termasuk sampai kepada Emirat Arab Bersatu lagi, Qatar. Dan kalau tuan-tuan ikut perkembangan berita, apa dia punya apa tu? Presiden Amerika sendiri dah mengisytiharkan bahawa tak berapa hari lagi Saudi pun akan iktiraf Israel. Mampu kita lah. Jaga. Esok orang Malaysia pergi umrah, orang Malaysia nak pergi minta visa haji, dia tanya kita, dia sokong tak kita untuk gabung dengan Israel? Allah Akbar ni, tuan-tuan. Benda ini bukan setakat benda politik, benda ini bukan setakat benda diplomatik, benda ini benda akidah. Maknanya suatu bentuk yang celaru di kalangan kefahaman Islam di kalangan mereka itu sendiri, sehingga Yahudi yang macam ni, Zionis ni sendiri ni, mereka boleh iktiraf. Bercanggah tak bercanggah ni, tuan-tuan kena tengok baliklah dalam Al-Quran suratul Mumtahanah. Ini suratul Mumtahanah ni, kalau kita nak tengok ni, wallahualam, kau terlintas ingat ni malam ni, tuan-tuan. Kalau nak tengok huraian yang lebih panjang oleh Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi. Ini salah seorang daripada guru saya jugalah masa di Masyid dulu ni. Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi, saya pun tak berani nak kata dia ada ke tak ada lagi lah. Tapi yang penting dalam buku dia tu, Profesor Dr. Abdul Wadud Syalabi ni, dalam tajuk buku dia, nama dia Limaza Yakhafun al-Islam. Kenapa kamu takut kepada Islam? Jadi ayat Al-Mumtahanah, suratul Mumtahanah ni, dia petik tu ayat 82-83, hurai panjang. Jadi huraian daripada Dr. Abdul Wadud Syalabi berasaskan kepada Al-Quran inilah. Maka sikit pun hati orang Islam ni tak boleh duduk bersekongkol dengan musuh-musuh Islam seperti Zionis Israel. Alhamdulillah lah, setakat ini sikap kita dah jadi sikap kita, negara kita Malaysia, mana tak ada hubungan diplomatik dengan Israel, itu satu yang cukup alhamdulillah lah. Mana kalau kita boleh guna bahasa nikmat, satu nikmat ya bagi kita orang Malaysia ni. Pasal apa? Kita diatur oleh pihak pemerintah sejak daripada dulu, sikit pun jangan terlintas nak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Pergi buat pasport nak minta visa masuk Israel, sama sekali tak. Pasport merah kita tu antarabangsa kita, makna semua negara di dunia kita boleh pergi kecuali Israel. Anda tanyalah, mungkin pihak immigration lebih faham, orang-orang yang berkaitan. Maknanya ini tuan-tuan, benar-benar ni. Tapi lah ni sampai kalau peringkat dah Emirat Arab Bersatu pun dah buat isytihar hubungan diplomatik dengan yang baik dengan Israel. Tuan-tuan pun boleh tengok dalam 2-3 hari ni perkembangan. Lepas tu kalau Trump ke Trump dah tu, habang dah. Dia kata tak berapa lama lagi Saudi juga akan isytihar. Ni dunia ni apa dah jadi ni, tuan-tuan. Sebab itu kita dalam masalah Islam ni sekarang ni bukan masalah main-main, masalah yang cukup serius. Bukan setakat masalah kita duk faham dari segi kepartiannya, kau ni parti A, kau ni parti B, kau ni parti C, kau ni parti apa, kau duk kaluk apa. Bukan masalah dari segi sudut parti-parti dalam politik, tapi masalah akidah. Akidah apa? Akidah kita tak akan lepas daripada tanggungjawab kita yang dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk mempertahankan kesucian Islam. Tangga mana kita boleh buat, tangga mana, hak tu persoalan yang kedua. Tapi kita kena ada suatu komitmen. Orang kata iltizam kita dalam bab tu. Ni.
Hak tu yang pertama tadi. Mereka juga, kata Dr. Fathiyah Khan, tidak mengerti tentang tuntutan-tuntutan dari penggabungan ini. Tak kerti apa. Dia aku ni orang Islam, orang kata Islam, Islam lah. Tapi tak kerti apa, kenapa kita jadi Islam. Kenapa gabungan kita dengan Islam. Orang semayang, aku pun semayang lah. Alhamdulillah lah, daripada tak semayang. Tapi kenapa semayang? Tak tahu. Kenapa puasa? Tak tahu. Kenapa haji? Tak tahu. Rukun Islam yang 5 tu pun kita tak tahu. Satu nak diperinfikan. Kenapa zakat? Tak tahu. Sebab tu apabila orang kempen BMF, Buy Muslim First, kita buat lebih lagu tu je. Dia tak tahu dalam Buy Muslim First tu akhir kemuncaknya untuk memberi pengisian ekonomi ke arah mempertekadkan, memperkayakan sistem zakat yang ada dalam Islam. Ni tuan-tuan, ni minta maaf cakap ni dalam masjid ni. Mana? Bukan cakap tak ada kalau apa Ustaz. Kita boleh pergi beli ikut kita nak beli hak apa-apa. Kita beli hak depa. Kalau depa kaya, depa senang, depa tak payah zakat. Insya-Allah kalau kita beli hak kita, kalau pengusaha tu tadi kaya, kaya, mudah-mudahan dia ada hidayah, dia keluar zakat. Dapat memperkasarkan ekonomi umat Islam. Itu dia melalui institusi zakat. Ni sejak kalau nak baca bab sejarah lagi panjang tuan-tuan. Sebab itu antara khalifah Islam yang memberi penekanan hebat kepada zakat ni selepas dari zaman apa? Zaman Khulafaur Rasyidin ialah siapa dia? Khulafa Umar ibn Abdul Aziz. Tu kita tengok balik dalam sejarah. Sebab tu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dalam masa pemerintahan dia beri penekanan yang utama tentang bab zakat untuk bina institusi ekonomi Islam. Tapi dah apabila orang tak faham komitmen dia dengan Islam tu pasal apa, kok ni dia duk berasa pasal apa, dia tak tahu jawab, maka dengan sebab itu dia buat law. Ni wallah akhir sekali hidup dia dikuasai, ekonominya dikuasai oleh orang lain. Sehingga duk makan minum hari-hari pun dia duk sumbat benda-benda yang kalau tak nak kata haram pun, tak nak kata najis pun, kurang-kurang pun syubhat. Tuan-tuan, ni tu kata Dr. Fathiyah Khan, mereka juga tidak mengerti tentang tuntutan-tuntutan dari penggabungan mereka dengan Islam. Lantaran inilah anda dapat melihat mereka berada di satu pihak, manakala Islam berada di pihak yang lain. Dia kata Islam tak boleh duk campur. Ni agama ni tak boleh campur dengan bab pemerintahan negara. Agama tak boleh campur politik. Agama tak boleh campur dengan agama. Ni sampai lah duk cakap. Berapa ramai orang duk cakap gitu tuan-tuan. Dah setengah-setengah tu bertekak dalam kampung pun duk lagu tu. Naik member ni kalau khatib perkemas sikit menyebut hak ni yang berkaitan dalam kehidupan. Ni khatib ni tak boleh kena pergi report kat pejabat agama pasal apa ni dia campur politik. Allah Akbar. Kadang Tok Imam sendiri pun faham ke tu, bukan kata makmum. Tok Imam pun dah faham kata politik tak boleh campur dengan agama. Hang Islam apa? Ni tuan-tuan. Padahal sebab tu ustaz-ustaz kebanyakan duk bagi kuliah boleh di Merata Cerok Masjid Surau. Yang ustaz-ustaz kita ni menggunakan bahasa yang cukup ringkas tapi padat. Apa dia? Kebanyakan ustaz kita kata apa? Berhadapan dengan apa sesuatu, ni rojak balik kepada Islam. Hang nak buat benang, tengok Islam. Hang nak buat kebun, tengok Islam. Hang nak buka kedai, tengok Islam. Maksud dia cukup dalam. Maksudnya kedai perusahaan kita tak boleh kita bercerai tangai daripada ketentuan Allah dalam hukum hakam Islam. Nak buat benang pun bukan boleh orang kata apa? Bercerai tangai dengan hukum hakam Islam. Nak kerja ni dia ada kaitan dengan Islam. Sebab tu ustaz kita cakap cara mudah untuk ringkas nak bagi faham, apa-apa ialah berlaku mesti rojak kepada Islam. Sebab tunggak dia ialah Al-Quranul Karim. Allah Akbar. Jadi ceramah ke baca kitab malam ni tau. Tak apalah ni, nanti apa-apa pun tuan-tuan boleh komen lah. Cuma saya ni, cara saya ni ialah nas daripada apa yang ditulis di sini, cuma pengolahan penyampaian tu je cara saya nya. Dengan sebab itu Dr. Fathiyah Khan mengatakan manakala Islam berada di pihak yang lain, hak ni Islam hak lain.
Ni ada juga macam tuan-tuan pun duk dengar ni, tambah dalam suasana Allah ni. Suasana, kalau saya sebut terang-terang suasana duk nak pilihan raya di Sabah ni. Lepas kata ni kena asing agama dengan bab negeri ni, bab negara. Ni cakap orang bukan Islam. Tak boleh duk campur. Ni cakap orang bukan Islam. Tambah ada lagi satu pihak yang mungkin sepihak-pihak tertentu, dia tak mau. Dia kata, kalau kita guna agama dalam kehidupan, bermakna kita memperalatkan agama. Dia pikuk tu pula. Dia bawa kod negatif. Padahal Allah bagi agama kat kita ni suruh kita guna. Depa bunyi gendang tu tapi orang dulu katok tak nampak. Tak tahu lagu mana ni. Nak tak ada masuk yang kedua, tak ada masuk lah, baru satu. Jadi tak apalah kot tuan-tuan. Tuan-tuan bagi komen lah kepada setiap usaha masjid. Untuk setiap usaha sampai kat saya. Kok tak kata kata cengeng sangat pula kah? Deras sangat pula kah? Ataupun ada juga orang komen lembut sangat. Mereka nak deras lagi. Saya tu kira deras dah tu. Tapi ada juga orang komen lembut sangat. Ada setengah masjid tu kata lembut. Jadi kita kok mana? Tapi niat hati sayanya ialah seberapa boleh saya berasa saya menanggung amanah daripada apa yang kita dapat daripada ilmu para ulama yang muktabar. Sebab saya pun ambil ilmu ni bukan duk petik kot tepi jalan majalah-majalah suat-suat habang itu ya. Tapi kita mempunyai rujukan daripada tokoh ilmuwan Islam. Tuan-tuan habang Syekh Dr. Fathiyah Kani seluruh dunia ulama dunia semua kenal. Dan kehebatan keagungan ilmu dia tak ada siapa boleh pertikaikan. Bukan 1000, bukan 2000, boleh jadi juta murid dia seluruh dunia. Termasuklah berapa banyak murid Dr. Fathiyah Kani di Malaysia itu sendiri. Itu wallahu a'lam tu. Hak dan pergi mengaji berdepan dengan dia tu. Orang kata apa? Hak tu satu bab lah. Hak mengaji kat dia melalui hasil-hasil yang dihasilkan oleh Dr. Fathiyah Kani tadi, wallahu a'lam. Saya sendiri memang tak ada berdepan lah. Tak seperti mana yang saya sebut tadi ni. Profesor Dr. apa tadi tu? Syalabi tadi apa ni? Allah Akbar. Saya sebut tadi, tengok dia telitah. Hak tu berdepan lah. Pasal kita duduk dalam kuliah tu, dia beri subjek. Kadang-kadang hak tu berdepan. Abdul Wadud Syalabi tadi. Syekh Dr. Abdul Wadud Syalabi tu berdepan lah kita mengaji. Hak ni tak ada berdepan. Cuma melalui hasil-hasil buku yang diketengahkan oleh beliau. Dan untuk kita ni tuan-tuan, yang saya tahulah, antara salah seorang yang guna teks yang saya pegang ni juga ialah Syekh apa tu? Syekh yang Syekh Indonesia duk raja mai ni apa? Banjar Al-Banjari ni apa? Apa dia? Tenggelam Timur. Payah agak tuan-tuan, injil lama ni dia lagu tu. Nuruddin. Syekh Nuruddin Al-Banjari ni. Dia pun salah seorang di antara yang banyak juga mengambil daripada apa yang telah disampaikan oleh Syekh Dr. Fathiyah Kani sendiri. Tambah kalau di Masjid Syekh Nuruddin Al-Banjari ni, dia ada halaqah di asrama anak-anak Melayu Malaysia di Abbasiyah Qahirah tu. Ada certain jadual dia main halaqah pelajar-pelajar kita berhadapan dengan dia. Salah satu daripada tag ni hak ni. Sehinggalah Dr. Nuruddin Al-Banjari ni sampai ke Aswan tu. Aswan ni ulu Sungai Nil. Dia juga guna munafaatkan madza ya'ni intimali lil Islam ni untuk menyampaikan kepada, terutama sekali kepada pelajar-pelajar anak-anak Melayu lah, sama ada daripada Malaysia, daripada petani atau Brunei ke Singapura ke Indonesia. Jadi hak tu lah tuan-tuan. Jadi sebab tu saya berani munafaatkan ini untuk ramai. Pada hemat saya, apabila benda ni diketengahkan oleh para ulama dengan fikrahnya yang cukup jelas, jadi kita tak ragu dah. Kita tak boleh orang kata apa, perdu besar pun, kurang-kurang pun
dalam bahasa mudahnya boleh dapat ranting-ranting sikit pemujak lah. Kalau ayat tu boleh merecik sikit-sikit pun alhamdulillah. Itu je. Jadi itulah tuan-tuan malam ni, dan kita sambung nanti pada jadual yang akan datang lah, di bahagian yang kedua pula. Ni baru mukadimah tuan-tuan. Apa itu bahagian yang pertama? Apa ni dalam mukadimah ni tadi juga, apa itu bahagian yang kedua? Barulah kita dapat masuk satu persatu secara lebih terperinci yang dihuraikan dalam kitab ni atau dalam buku ini oleh Dr. Fathiyah Kani, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa nak ucap apa Hari Malaysia. Maksud tak ucap tak apa-apa lah. Bukan ada pemarah lah apa ustaz ni pula tak buat ucapan Hari Malaysia langsung. Tak apalah, Hari Malaysia kita pakai ada cuti dah. Jaga Malaysia jangan boleh kat orang sudah.